Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Siri yang kedua berkenaan dengan Kedah Tua dalam kitab Arab. Okey, semalam saya dah hurai sedikit sebanyak tentang kitab-kitab Arab yang mencatatkan tentang Kedah Tua. Dan saya juga ada dalam siri yang pertama tu saya juga ada sebut tentang Baitul Hikmah yang ada berkongsi mereka punya PDF buku Ajabul Hind. Okey, jadi buku-buku tu nanti boleh baca. Hari ni kita nak kupas dengan lebih dalam berkenaan dengan apakah yang ditulis di dalam kitab-kitab tersebut lah. Jadi hari ni saya akan kupaskan dua kitab, dua buku lah, iaitu Ajabul Hind dan Al-Masalik wa Mamalik. Sebelum tu saya ulang balik lah sebelum tu ada satu penulisan yang ditulis oleh Hamka di dalam buku Sejarah Umat Islam yang memetik tulisan Gabriel Ferren dan Jane Southgate yang dipetik daripada Buffalo. Hamka ni dia petik kedua-dua penulisan yang dibuat oleh orang Perancis ni. Dan kedua-dua Perancis ni mengatakan bahawa mereka telah menemui satu tempat bernama Wak-Wak lah dalam kitab Arab tu. Dan Gabriel Ferren mengandaikan bahawa Wak-Wak ni, negeri Wak-Wak ni terletaknya di Jepun. Tapi dalam kajian-kajian yang dibuat oleh orang Indonesia, mereka kata Wak-Wak ni kemungkinan besar di alam Melayu lah sebab burung Wak-Wak. Tapi benda ni masih lagi dibuat kajian di Indonesia sendirilah. Dan masalah di Indonesia ni mereka suka claim satu tu benda tu walaupun dia tak ada hujah yang kukuh. Itu satu masalah kepada orang di Indonesia lah. Tapi disebabkan semangat tu mereka banyak menulis buku lah tentang kerajaan-kerajaan kuno yang pernah wujud di Indonesia lah. Cuma masalah Indonesia ni dia tak berapa mengangkat Sriwijaya dan Singhasari lah. Mereka lebih mengangkat sejarah Majapahit disebabkan dia masih ada monumen dan sebagainya lah. Dalam buku Sejarah Umat Islam tu, setelah dia Hamka membaca ataupun memetik karangan tu, yang menariknya dia kata antara perkataan antara yang ditulis lah, dia kata seolah-olah orientalis ni cuba menyembunyikan sesuatu lah daripada pengetahuan masyarakat umum, masyarakat Melayu lah. Dan benda ni lah yang jadi satu masalah lah, sebab kalau ikut daripada segi penulisan ataupun pembelajaran sejarah hari ni, kita ni ikut kaedah sekular. Bila ikut kaedah sekular ni, dia jadi kita akan sedikit sebanyak akan menolak perihal-perihal agama lah. Dan dalam teori sejarah ada Saint Augustine yang memegang teori bahawa Tuhan yang menggerakkan sejarah. Begitu juga dengan Hegel. Hegel ni seorang bukan Hegel yang komunis tu ada dua Hegel. Yang Hegel yang seorang lagi ni pun dia kata Tuhan juga yang menggerakkan sejarah, Tuhan yang menyebabkan manusia tu menulis sejarah lah. Maknanya bagi mereka dua ni, Saint Augustine dengan Hegel, dia kata Tuhan ni adalah kuasa yang menggerakkan manusia untuk mencipta atau membuat sejarah lah. Itu dua teori sejarah bagi orang sekular. Dalam sejarah Islam ni saya tak pastilah siapa tokoh-tokoh dia. Kalau kita baca Ibn Khaldun pun dia kata sejarah tu adalah perbuatan manusia yang diizinkan oleh Allah Ta'ala lah. Maknanya selagi Allah Ta'ala tak izin, benda tu takkan jadi. Begitulah kitaran sejarah yang berlaku lah. Jadi hari ni dunia kita pegang sekular. Bila sekular dia jadi ada pandangan-pandangan yang kita tolak lah daripada sudut agama lah. Dan benda-benda ni lah yang menjadikan wujudnya kumpulan yang disebut sebagai ekstrakologi dan sebagainya lah. Metik karangan dalam buku O.W. Waters yang saya sebut semalam, dia ada sebut tentang satu bab, iaitu posu. Okey, posu ni dia ada dua makna. Ada pendapat orientalis yang mengatakan bahawa posu ni adalah Parsi, dan ada juga yang mengatakan posu tu adalah Pasai. Tapi kalau ikut orientalis, kebanyakannya dia pegang posu. Yang ni kajian ni saya pernah bentang di Pulau Pinang 2 tahun lepas lah. Saya pernah bentang ni, so saya kongsikan dengan hampa balik lah. Okey, jadi apa yang menarik tentang posu ni, dan bila kita tengok balik kepada saya contoh semalam berkenaan dengan hubungan di antara Maharaja Sriwijaya, Maharaja Sri Indravarman daripada Sriwijaya kepada Khalifah Umar Abdul Aziz tu, apa yang saya cuba nak paparkan dalam penulisan ni ialah posu tu yang dikatakan mempunyai hubungan di antara Parsi dengan Melayu tu. Posu dengan Melayu ialah yang berlaku pada abad ke-7 hingga ke-9 Masihi tu.
Poso yang digambarkan oleh Orientalis ni adalah Parsi. Yang kapiang lah, Parsi yang sembah agama api, Majusi, Zoroastrian. Tapi sebenarnya Poso yang kalau kita tengok daripada segi garis masa sejarah tu, Poso tu sendiri adalah kerajaan Islam Umayyah. Parsi pada ketika itu diperintah oleh Bani Umayyah yang bermula lebih kurang tahun 680 Masihi. Selepas kewafatan Nabi, Khalifah Umayyah tu telah naik membukalah dinasti tu dan sampailah ke abad ke-7 tu. Adalah 2-3 khalifah Umayyah yang memerintah di Parsi. Naknya benda-benda macam ni lah kita kena tengok. Benda ni lah yang saya kata penipuan dalam sejarah yang dibuat oleh Orientalis lah. Dan biasanya macam saya kata lah, bila kita ikut jalan sekular, benda ni yang kita tak nampak. Kita duk pakai Parsi lah. Dan semalam pun saya ada sebut tentang Paul Lunde yang menyebut tentang orang Melayu yang berada di Pasar Basra pada tahun 684 Masihi lah. Di dalam kitab-kitab ni, daripada 7 buah kitab yang menceritakan tentang keadaan alam Melayu daripada abad ke-7 dan hingga ke-11 Masihi, kitab-kitab ini kebanyakannya berada di Leiden dan Perancis lah. Malah pengkaji terawal kerajaan Sriwijaya adalah J.J. Kasparis. J.J. Kasparis ni dikenali sebagai bapa arkeologi dunia. Dia antara orang yang paling awal lah yang baca tulisan Sanskrit, Pallava dan sebagainya lah. Dan penulisan J.J. Kasparis ni banyak dirujuk oleh ahli ekologi seterusnya lah. Dia merupakan seorang sarjana Perancis lah. Memandangkan kita ni duduk di bawah Britain, jadi kita tak begitu melihat kepada sumber-sumber Perancis lah. Sebenarnya Perancis ni pun satu kuasa yang kita kena ingat bahawa mereka pernah duduk di Asia Tenggara dan pusat utama dia adalah Vietnam lah ataupun Indochina. Jadi bila dia ada base ataupun dia ada pusat di Indochina, jadi mereka akan lalu ke alam Melayu dan mereka akan singgah. Sebab tu kalau kita tengok daripada sumber-sumber Perancis, kita akan dapat gambar-gambar yang kita tak pernah tengok, sumber-sumber yang pelik, yang kita tak pernah nampak lah. Sebab kita biasa dengan British, dan daripada segi bahasa pun masalah jugalah. Sebab bahasa Perancis ni dia agak susah dan menyebabkan kita berasa Perancis tu adalah satu orang yang patut kita rujuk. Saya pun sekarang ni saya tengah belajar bahasa Siam dan tengah belajar menulis lah, sakit dengan mu, dan saya tengah belajar Belanda lah. Kepentingan bahasa ni pun satu masalah jugalah. Sebab di Malaysia, kalau kita tengok di Malaysia ni, penulisan sejarah masih banyak bertumpu kepada rekod-rekod British. Jadi semua orang pergi, kalau apa-apa pun duk cerita daripada pandangan British lah. Seperti mana video saya yang itu saya sebut tentang bila tulis pasal perang Kedah Siam, selama ni kita hanya berpandangan daripada Britain, daripada British lah. Benda ni yang jadi masalah kat kita. Dan kita tak boleh tengok imbangan di antara pendapat lah. Sebab pendapat manusia ni banyak kan. So kita nak ambil, nak ekstrak pendapat-pendapat ni, kita nak tengok sejauh mana huraian-huraian daripada kesemua orang tu menulis ataupun menggambarkan sejarah tu sendirilah. Jadi daripada 7 kitab yang saya pernah jumpa lah, iaitu ada 7 kitab iaitu Al-Masih wa Mamalik, Kitabul Al-Muldan, Silsilah Al-Tawarikh, Murujus Zahab, Kitab Al-Hin, Akbar Al-Sin Al-Walhin, Kitab Al-Buldan. Okey, ada beberapa kitab ni selain daripada Perancis dan Leiden, ada satu kitab di Cordova. Cordova ni sekarang ni di Sepanyol lah, yang dekat Masjid Alhambra tu kan. Jadi surat macam Ibnu apa tu saya tak ingat. Ibnu Al-Yaqubi ke Ibnu apa tu. Surat dia tu surat yang katanya ditulis, surat yang Raja Sriwijaya hantar tu masih ada di Cordova lah. Maksudnya masih ada di Sepanyol lah. Jadi sebab tu saya kata, kita yang kaji sekular, ikut cara sekular, kita anggap Parsi tu Parsi je lah. Kita tak pernah anggap dia pergi jauh. Sedangkan kalau kita tengok daripada pandangan agama Islam lah, daripada pandangan Islam, Umayyah tu bukan saja duduk merintah di Parsi, tetapi kemudiannya pada abad seterusnya dia dah berada di Sepanyol, dan kemudiannya yang cerita kerajaan Granada yang dikalahkan oleh Castilan tu kan, iaitu raja yang Isabella dengan Ferdinand, kalau tak salah saya tu lah. Okey, jadi surat-surat ni ada juga di Sepanyol. Silsilah At-Tawarikh ni ataupun kitab Silsilah Tawarikh ni ditulis oleh saudagar Sulaiman.
Saudagar Sudirman dan Abdul Zaidal Hasan. Okey, original manuskrip dia ni ada di perpustakaan di British Library lah, perpustakaan Britain. Salinan digital dia pun mereka dah buat. Tapi terjemahan pun ada lah. Cuma terjemahan ni susah nak baca lah sebab dia buat pakai macam style coding tu. Dia style notepad. Jadi bila hampa kopi tu, hampa nak baca tu dia jadi renyah. Dia bukan satu terjemahan yang cantik lah. Boleh baca tapi dia ambil masa lah. Okay, Sriwijaya ni kalau ikut daripada pandangan-pandangan rasmi berpusat di Palembang lah. Tapi ada 2-3 lagi pendapat lain. Pendapat kita panggil dhaif lah, no? Pendapat yang tak kuat. Dhaif ni dia terletak di Kelantan. Ada juga kata di Petani. Dan Sriwijaya ni diklaim juga oleh Siam lah. Katanya ada di Ligor. Disebut sebagai kerajaan Sriwijaya. Kedah dia tak claim Sriwijaya sebagai pusat dia lah. Tapi ada, sekarang ni ada 2-3 orang lain saya kenal mengatakan bahawa Sriwijaya pada peringkat yang pertengahan tu dia dah lari pergi ke Kedah. Sebab ada satu raja tu nama Cundravarman ke apa saya tak ingat lah. Lebih-lebih kurang tu berpusat di Gunung Jerai. Tu yang ada yang mereka buat lah ni lah di Merbuk tu, Lembah Bujang tu lah. Dan cuma beza dia kita tak ada monumen seperti mana Muara Sungai Takus. Monumen yang besar tu, batu tu. Kita tak ada yang tu. Jadi benda tu lah yang menidakkan kata Kedah ni adalah pusat pemerintahan Sriwijaya lah. Begitu juga dengan tempat-tempat lain lah. Macam Sriwijaya, Kelantan apa semua. Kalau Kelantan tu macam dakwaan Suzuki Takashi profesor daripada Jepun. Saya pun tak baca, saya baca macam tu saja pendapat dia. Dia kata terletak di Kelantan lah. Tapi tak ada kajian ekologi dibuat di kawasan sana dan sebab tu kita tak menemui apa-apa lah. Kedah ni dia jadi pusat kedua. Semalam pun saya dah sebut Kedah ni dia merupakan kawasan penting yang menjaga utara Selat Melaka lah. Tapi dalam masa yang sama Kedah ni dia ada kota-kota dia yang tertentu yang digambarkan oleh penulis Arab yang saya sebut berkenaan dengan Pedang Kala'i yang ditempa daripada Kedah. Dia tak banyak, kita tak tahu cerita sangat apa yang berlaku di Sriwijaya. Apakah barang-barang yang dieksport daripada Sriwijaya. Saya pun tak fokus sangat ke sana. Saya lebih tumpu pada Kedah. So dia ada cerita lah benda-benda lain. Semalam pun saya ada sebut tentang Barus yang diambil daripada Barus di Sumatera lah. Okay, jadi benda ni dia kena ramai orang Malaysia kaji. Dia tak boleh buat spekulasi. Spekulasi lagi dia bergaduh dengan Indonesia. Sebab Indonesia sekarang ni dia claim tempat tu tempat dia. Jadi kalau contohnya ada kawan saya menulis tentang Ramratika kerajaan Tanah Merah tu kan. Ramratika ni Indonesia kata tempat dia di Jawa, di Medang Jawa. Tapi orang Kelantan kata di Kelantan. Dia jadi timbul perdebatan yang sangat panas, panjang. Dan akhir sekali Indonesia kata apa bukti ekologi yang ada? Hampa ada apa-apa monumen yang artifak-artifak yang boleh membuktikan kata kerajaan tu berada di Kelantan lah. Jadi belah kita jadi slop lah, jadi terkedu lah kan. Lebih kurang 3 tahun dulu jadi Abang Arsyad Mokhtar, Facebook dia Arsyad Pendang. Dia boleh bahasa Arab. Jadi dia telah mengkaji secara langsung lah ke-77 kitab Arab ni yang menulis tentang Kedah Tua. Jadi dia kata daripada 7 ni hanya 4 saja yang betul-betul boleh pakai lah. Yang lain tu dia adalah saduran. Okey, daripada 4 tu 2-nya dah dibukukan. Semalam saya ada tunjuk, iaitu yang ni Ajibul Hain dan yang ni Al-Masalik wa Mamalik lah. Al-Masalik wa Mamalik yang diterjemahkan oleh Abang Arsyad Mokhtar. Okey, dia ada 4 semua lah. Yang ni Relatus Syarafi dan Ar-Risalatul Ula. Terjadinya 4 tajuk ini kerana silsilah At-Tawarikh dan Akhbar Al-Sin Al-Walhin mempunyai kisah yang sama di mana Ibn Faqih dan Al-Biruni menyalin dan membuat sedikit penambahan kepada tulisan yang dibuat oleh Sulaiman At-Tajir dan Abu Zaid As-Sirafi. Ketiga-tiga kitab ini kemudiannya dinamakan Rihlatus Sirafi. Macam itulah, saudara lebih kurang. Menurut Rihlatus Sirafi ni, Kedah disebut sebagai Kalah. Dia Kalah Bar dan sebagainya lah. Kalau ikut kawan saya, Bar tu pesisir. Jadi Kalah Bar ni pesisir Kedah, pesisir pantai lah.
Dan Sriwijaya disebut sebagai Sri Buza. Manakala Kepulauan Sumatera dikenali sebagai Zabak atau Sabak. Jadi Sumatera tu ada 3 nama lah. Dan semalam pun saya ada sebut tentang satu teori yang mengatakan bahawa orang Melayu ni ada darah campuran dengan Nabi Sulaiman AS melalui Ratu Sabak. Dan sebab tu kita ada tempat nama Sabak berenam, Sungai Sabak dan sebagainya lah. Jadi ini kemungkinan yang berlaku lah. Wallahualam bisawab. Saya pun tak pastilah sejauh mana benda tu kan. Sebab bila empangan Ma'rib ataupun empangan Sabak tu dia musnah, mereka tak menemui apa-apa catatan ataupun penulisan. Yang ada cuma bekas-bekas ataupun puing-puing bekas tinggalan kerajaan tu lah. Kerajaan ni wujud lama lah, lama Nabi Sulaiman kan. Dan daripada segi pentarihan, kalau kita ke pensejarahan Islam pun 25 Nabi tu pun kita tak jumpa tarikh bila ke mereka ni betul-betul hidup. Yang kita cuma dapat tu pun cuma Nabi Muhammad SAW lah. Nabi-Nabi yang sebelum-sebelum tu, malah Nabi Isa sendiri pun kita masih belum ada satu tarikh bila ke Nabi Isa AS tu wujud lah. Beli Al-Masalih. Al-Masalih tu kalau siapa nak beli, kat saya ada 5 buah. Ada 5 buah je lagi. Harga dia RM50. So siapa nak boleh mesej saya nantilah. Saya hurai sikit lah berkenaan dengan Ajibul Hind. Ajibul Hind ini ditulis oleh Buzuk Al-Ramhurmuzi. Namun tidak dinyatakan pula bila kitab ini ditulis. Jadi tak ada tarikh. Dia jadi masalah lah. Naskah asal kitab ini ditulis di Konstantinopel. Naskah yang diterjemahkan ini merupakan naskah yang ditulis sekitar 1013 Masih oleh Muhammad Ibn Al-Qattan. Jadi Muhammad Ibn Al-Qattan ni dia menyambung apa yang dibuat oleh Buzuk ni, dan dia sambung dan dia bukukan lah pada tahun 1013. 1020 Raja India tu, kerajaan India tu yang depa duk kecoh-kecoh, geng India duk kecoh main serang Kedah tu. Apa nama kerajaan tu lah? Saya tak ingat dah. Jadi 1020 tu adalah tarikh jatuhnya kerajaan Sriwijaya lah. Cetakan terawal kitab ini dibuat di Leiden pada tahun 1886 dan dicetak semula di Tehran pada tahun 1966. Namun begitu, pada awal kitab ini menyebut tarikh 883 Masihi. Jadi ikut catatan buku ni, dia kata Al-Jabul Hind ni, dia kata paling awal adalah 883 Masihi. Tapi masih lagi kita tak tahu bila ditulis. Sebab manusia macam saya lah, kita kalau kita hidup pada zaman sekarang pun kita masih lagi boleh tengok rekod yang ada 200 tahun dulu kan. Jadi tak tahu bila betul-betul ditulis. Oleh itu dipercayai kitab ini adalah kitab salinan. Kemungkinan besar dia ada membuat Buzuk ni juga menyalin daripada seseorang lah. Seperti mana yang dibuat oleh Herodotus, bapa pensejarahan yang menulis buku The Histories. Dan benda ni juga dilakukan oleh Chola, kerajaan Chola. Dan dibuat juga oleh Tun Sri Lanang dalam As-Silalatus Salatin. Di mana Tun Sri Lanang juga menyalin daripada penulis-penulis awal lah. Begitu juga yang berlaku kepada kitab ni lah. Dia kata kitab ini banyak menceritakan perjalanan daripada pedagang yang datang daripada Siraf, Oman. Siraf ni di Oman Lepas tu ke Kanfu, China. Maknanya dia adalah catatan pelayaran pedagang-pedagang Arab yang berdagang daripada Oman ni. Orang Arab yang berdagang daripada Oman ke Kanfu. Kanfu ni sekarang ni kalau tak salah saya Guangzhou lah. Guangzhou, China. Dan dia merupakan kitab lisan ataupun cerita-cerita lisan yang dikumpulkan. Jadi kadang-kadang dia ada tokok tambah, kadang-kadang benda yang kita tak boleh imajinasi. Contohnya macam ada satu catatan tu menyebut tentang seorang pedagang Arab ni dia duduk atas satu batang balok yang besar. Dan tiba-tiba batang balok ni bergerak. Rupa-rupanya balok tu adalah ulang. Maknanya kalau ulang besar balok zaman 800 Masih ni saya tak tahulah. Lebih besar daripada anaconda lah kan. Itu adalah cerita-cerita yang menyebabkan orientalis kata mereka meragui benda tu, dan dia kata benda-benda ni semua mitos. Apa yang menarik sekali dalam kitab-kitab ini, dia menyebut tentang sejauh mana masyarakat di alam Melayu pada abad ke-7. Tapi masih lagi tidak menyatakan tentang zaman kegemilangan Kedah tua. Walaupun nama Kedah disebut berulang kali. Malah daripada penceritaan mereka, Zabash dan Zabak itu ialah Kedah lah. Maknanya benda ni yang jadi keliru. Sebab dia jadi dua pendapat. Ada yang kata bila kita baca daripada konteks Arab, dia kata
Kedah tu adalah Sriwijaya, Sriwijaya itu adalah Kedah. Tapi kalau orientalis dia kata Sriwijaya itu adalah Palembang, Palembang itu adalah Sriwijaya. Jadi dua pergeseran pendapat. Jadi terpulang pada tuan-tuan lah untuk tengok sejauh mana dan cuba kaji tengoklah. Tapi kalau ikut kawan saya yang mengkaji lah secara tak langsung dan banyak membaca, sebab dia nak buktikan pasal Kelantan, dia kata memang tak selesai masalah ni. Sriwijaya adalah satu benda yang tak boleh diselesaikan seperti mana Melaka lah sejarah dia. Sebab orientalis ni mungkin dia dah sorok, dia dah sembunyikan pengetahuan kita lah. Okey, antara juga kisah-kisah yang terdapat dalam ni ialah hikayat Said yang fakir dan mutiara yang keluar dari perut ikan. Dalam buku Ajabul Hind tu hampa boleh dapatkan PDF dia daripada Batu Hikmah. Buku tu tak ada ceritakan, jangan duk cari dah. Tak ada orang jual dah. Kat saya ada 2. Saya ada 2 kopi. Memang saya beli lebih lah. Okey, hikayat pelayaran selain daripada tu ada hikayat pelayaran Ismailah dari Kalah ke Oman. Di dalam bab ini menyatakan bahawa jarak di antara kedua negara adalah 41 hari. Dia kata jarak perjalanan daripada Kedah ke Oman adalah 41 hari. 41 hari lebih kurang berapa? 9 lebih kan? Dan di dalam kitab ini juga menyatakan cara duduk raja-raja negeri emas dan denda jika melanggarnya. Pada bab ini yang menarik dinyatakan salah seorang Raja Kalah iaitu Srinata. Nama Raja Kedah tu ialah Srinata lah. Dan disebut juga dengan perkataan bersila. Jadi dulu-dulu ni Arab tak ada perkataan bersila. Jadi bersila tu tak tahulah, mungkin dah masuk dalam kamus bahasa Arab. Jadi bersila tu menggambarkan orang duduk macam bersila tu lah. Dan dikatakan diambil daripada perkataan Kedah. Okey, yang kedua, Rilatus Syarafi ni. Yang ni pun saya ada 5 kopi. Kalau hampa nak, hampa boleh PM saya nanti. Harga dia sama juga dengan Al-Masalik tu lah. Okey, Rilatus Syarafi pula adalah kitab daripada kitab Akhbar Al-Sin Al-Walhin. Dan merupakan kitab yang sama lah. Rilatus Syarafi dengan kitab Al-Sin Al-Walhin ni kitab yang sama. Dan juga berlaku penambahan oleh penulis tadi tu lah. Kitab ini merupakan sebuah pengembaraan Sulaiman At-Tajir yang kemudiannya ditulis oleh Abu Zaid As-Syarafi. Rilatus Syarafi berkisarkan pengalaman Sulaiman yang mengembara hingga ke China pada tahun 880 Masih. Malah Gabriel Ferren mengakui kebenaran kisah ini di mana Sulaiman telah sampai ke Lanjbalus. Lanjbalus ni Langkawi dan Kalah Barah iaitu Kedah. Gabriel Ferren ni dia dah kata masa mereka duk kaji ni lebih kurang 1890. Dia kata dia mengakui bahawa pengembaraan Sulaiman At-Tajir tu lah. Dia telah sampai ke Lanjbalus iaitu Langkawi. Semalam pun saya ada cerita lah sedikit sebanyak tentang gambaran-gambaran orang Arab terhadap orang Langkawi. Dan begitu juga Kalah Barah tu lah. Amat menarik sekali disebutkan bahawa punca pelabuhan Kedah menjadi sebuah pelabuhan dagang yang sangat maju ialah akibat daripada pemberontakan orang-orang Cina di Canton pada tahun 907 Masih. Yang ni yang hampa kena cari dalam, hampa boleh cari dalam Google ke, Guangzhou Massacre, pembunuhan beramai-ramai di Guangzhou pada 907 Masih, di mana pemberontakan apa saya tak tahu, pemberontakan tani lebih kurang. Orang Cina yang ada di kawasan Guangzhou ni, mereka tak puas hati dengan orang Arab sebab dia kata orang pendatang asing ni telah mengambil alih kedudukan perniagaan mereka tu lah. Dia macam kita lah, duk bergaduh dengan Bangla, Nepal tu. Jadi mereka ni tak puas hati, mereka bunuh habis orang Arab ni. Lebih kurang 100,000 orang Arab mati pada masa tu. Jadi kalau 100,000 orang Arab pada ketika tu, nanti baca balik lah. Ni saya ingat-ingat lupa lah pun. Jadi kalau 100,000 lah pembunuhan tu berlaku, bermakna Guangzhou tu sangat maju lah. Dan apa yang menarik sekali, yang syoknya bila saya duk kaji, saya mencari Chow Juka dan satu kitab Tang tu, dinasti Tang, dia tak ada. Dia ada catatan daripada Arab, lepas tu dia hilang dekat alam Melayu, tiba-tiba ada Cina. Jadi kat alam Melayu ni sejarah dia hilang terus. Benda ni yang masalah lah kat kita kan, masalah yang sangat besar lah pada kita. Kemudiannya pemberontakan ini menyebabkan para pedagang Arab tidak lagi pergi ke China sehinggalah abad ke-13, yang diperkirakan sehingga jatuhnya Sriwijaya dan Kedah Tua akibat serangan Rajendra Chola pada 1013 Masihi. Okey, jadi orang Arab ni dulu mereka singgah sementara di singgah-singgah je lah, port of call lah kita panggil dalam bahasa Inggeris adalah port of call. Kedah ni jadi pelabuhan singgah untuk mereka pergi ke China lah.
Kemudiannya selepas pemberontakan tu, China ni dah tutup pintu lah. Bila kerajaan seterusnya, kerajaan Qin, QIN, telah menutup pintu mereka lah. Sampailah kerajaan Ming buka start saja, dan kemudiannya tutup terus sampai kerajaan Qing, iaitu dinasti Cina yang terakhir. Jadi disebabkan apa yang berlaku di China tu, Kedah jadi sangat kaya selama 200 tahun lebih ya. Dan dalam kitab ni, dalam penulisan George Kodesh yang kata Raja Sriwijaya duk baling ketua emas kan, ada cerita tiap-tiap pagi dia akan baling ketua emas dalam sungai kan, dalam satu kolam. Jadi nak menggambarkan kekayaan tu, punca dia daripada cerita ni lah. Daripada kajian-kajian yang dibuat oleh Barat ni lah yang menyebabkan berlakunya imperialisme ke China pada abad ke-18 Masihi. Jadi orang putih ni dia belajar apa yang berlaku dalam sejarah. Dia kata China ni satu negara yang besar, yang ada satu kuasa ekonomi. Dan pada zaman 18 ni juga, 1830, 1880, 1830 ni zaman Napoleon, 1820 Napoleon Bonaparte. Lepas tu ada 2-3 Napoleon. Jadi 1880 semangat Perancis yang berada di bawah pemerintahan Napoleon ni masih lagi wujud. Dan Napoleon pernah kata, dia kata China ni adalah seekor naga yang sedang tidur. Jangan bangunkan dia ataupun jangan gerakkan dia. Apabila kamu gerakkan dia, maka dia akan menelan dunia. Maknanya sekarang ni yang berlaku ekonomi ni lah. China ni ramalan yang berlaku 1830. Lebih kurang 200 tahun dulu. Napoleon dah kata jangan hidupkan China. Inilah yang berlaku dalam sejarah yang kita ni menerima tempiah, dan bila ada kajian-kajian dibuat kita tak tengok pun. Kita rasa tak penting lah. Inilah yang berlaku kepada dunia sejarah lah. Terutama sekali orang politik yang menganggap bahawa kajian-kajian sains sosial ni adalah satu kajian-kajian yang tak penting, yang tak patut ditengok lah. Sebenarnya kita tak melihat kepada ramalan, sebab kajian-kajian yang lama dia boleh meramalkan masa depan apabila satu-satu tindakan tu berlaku lah. Okey, antara kisah-kisah kalah yang terdapat di dalam Relatus Sarafi ialah kejadian-kejadian tahun 264 Hijrah di Kanfu, pemberontakan tu tadi, di mana 100,000 orang telah dibunuh akibat persaingan perdagangan. Mengenai Bandar Zabaj, dalam bab inilah disebutkan bahawa Kalah berada di dalam penguasaan Zabaj yang diperintah oleh seorang maharaja. Dia ada cerita sebuah sikit lah bentuk istana maharaja tersebut lah. Lepas tu kisah Raja Kumar. Kumar yang semalam saya sebut. Kumar ni Kemboja, dalam bahasa Arab dipanggil Kumar, dengan maharaja Zabaj. Dalam bab inilah munculnya kisah yang sangat terkenal oleh sekalian pengkaji sejarah Sriwijaya, iaitu kisah tentang kepala Raja Kumar ataupun Khmer yang dipenggal oleh Maharaja Sriwijaya. Apa menariknya ialah kisah ini lengkap daripada awal, bagaimana kata-kata Raja Kumar yang ingin memenggal kepala Maharaja Sriwijaya, sehinggalah Raja Kumar sendiri kepalanya dipenggal, dan kemudiannya Raja Kumar ini telah diganti oleh Raja Kumar itu telah digantikan lah. Kalau hampa baca dalam buku George Kodesh pun ada petik The United States of Southeast Asia, dia ada petik jugalah apa yang diceritakan dalam ni, tapi dicerita sikit saja. Kalau hampa nak baca yang cerita penuh dia, hampa kena baca dalam Relatus Sarafi. Buku ni lah. Cerita macam mana dia boleh potong kepala, apa sebenarnya yang dia kata. Okay, jika dilihat daripada kitab-kitab Arab ni, maka timbul satu persoalan. Sejauh manakah fungsi Palembang yang dikatakan sebagai pusat pemerintahan Sriwijaya? Okey, jadi kepada kawan-kawan semua yang melihat Kedah ni satu negara ataupun satu negeri yang pernah wujud sekian lamanya, malah dipercayai wujud 500 sebelum Masihi ya. Dan ada pendapat mengatakan bahawa dia kemungkinan besar pernah wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak banyak data yang kita perolehi lah, dan tidak banyak juga orang yang mengkaji dalam beberapa bidang ni lah, terutama sekali dalam bidang ekologi lah. Malah kawan yang saya kenal lah, Dr. Nasha tu, dia sampai hari ni dia duk menyerulah supaya ramai student-student ataupun pelajar-pelajar dia kalangan orang Melayu untuk sambung dalam bidang ekologi. Dan bukan tak ada, cuma tak ramai. Dan sekarang dia ada dua pelajar daripada iaitu berketurunan Cina lah. Jadi kita tunggulah dalam masa 20 tahun lagi apa yang akan jadi kepada dua orang pelajar ni. Apakah teori-teori yang akan dibuat lah. Mereka ni buat PhD dalam bidang ekologi berkenaan dengan Kedah Tua.
Jadi hampa jangan marah lah kalau pandangan dia tu bertentangan dengan apa yang hampa faham, sebab dia sambung dalam bidang ekologi. Okey, jadi sebagai penutup hari ini, kepada yang nak dapatkan buku ni, saya ada 5 buah saja. Al-Masalik, Tariqatus Sarafi dan Al-Masalik Muhammad Malik. Untuk buku kitab Ajabul Hi, hampa boleh dapatkan PDF daripada Baitul Hikmah lah. Nanti like lah page tu sekali, follow ke apa, sebab dia ada kitab-kitab juga lah, kitab-kitab lain selain pada kitab-kitab sejarah ni. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.